Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke udara pada malam ini seperti biasa untuk mengupas isu-isu semasa. Dan malam ini beberapa soalan telah pun dikenal pasti dan insya-Allah bakal kita jawab satu persatu. Silakan. Okey, Assalamualaikum tu. Assalamualaikum. Okey, dalam pautan Malaysia Gazette hari ini tu. Malaysia Gazette mengatakan bahawa Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Pengarah Kesihatan, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, mengatakan bahawa perintah kawalan PKP tidak akan dilanjutkan kerana ia akan memberi kesan yang teruk kepada ekonomi negara. Ya. Sebaliknya beliau berkata usaha membendung pandemik COVID-19 akan diteruskan dengan PKPB selama 3 bulan untuk menurunkan kes kepada 2 angka. So pertama sekali saya pun mula meragui lah betul ke tak betul ini ayat daripada Nur Hisham. Sebab selama hari ini yang banyak bagi nasihat bodoh ni beliau lah sendiri kan. Dan kalau betul lah hari beliau mula mengatakan bahawa PKP ini memberi kesan pada ekonomi, maka alhamdulillah lah bahawa hari ini Ketua Pengarah Kesihatan boleh berfikir dengan waras. Sebelum ni dia langsung tak fikir benda ni. Sebelum ni dia bekerjasama dengan Muhyiddin untuk menghalalkan darurat, untuk menghalalkan PKP 1, PKP 2 kan. Hari ni dia mula baru nak berfikir kan. Kita mencadangkan supaya tak payahlah nak buat PKPB. Tak payah nak buat PKPB. Biarkan negara berterusan hidupkan ekonomi sepenuhnya dan letakkan tanggungjawab untuk menjaga diri masing-masing ini kepada rakyat. Tugas KKM adalah memastikan mereka yang terkena jangkitan COVID, yang terdiri daripada mereka yang mempunyai daya tahan diri yang lemah, seperti mereka yang mempunyai penyakit kencing manis, darah tinggi, jantung, buah pinggang dan sebagainya. Fokus kepada kumpulan sasar ni. Fokus kepada mereka yang berusia 70 tahun dan ke atas. Berikan tumpuan kepada mereka-mereka yang akan terkesan akibat COVID. Bagi yang muda, yang sihat, yang tidak obes, biar dia orang menjalani dipanggil kuarantin di rumah masing-masing, kuarantin kendiri. Jangan bazir banyak masa. Sekarang ni kita tengok hospital-hospital pun macam tadi yang melalak dekat dekat Bukit Mentajam. Bising, doktor dah tak ada, apa dah tak ada. Ini semua akan berlaku seluruh negara. Kalau terus-menerus benda yang tak berbahaya turut diberikan intensive care ataupun diberikan rawatan dengan perhatian khusus so ini tak masuk akal, tak berapa bijaksana. Tumpukan perhatian kepada orang yang betul-betul berisiko tinggi yang lain tu biarlah Ta'ala uruskan dalam masa yang sama kenalah mula mendidik rakyat Malaysia untuk berhadapan dengan COVID-19 ini. Kena serah tanggungjawab kepada rakyat ini untuk menggunakan kaedah-kaedah perubatan, tak kira lah apa cara sekalipun pertama untuk mencegah daripada diri mereka mengidap COVID. Tak kira lah dengan nasihat-nasihat berulang kali tentang penggunaan mask, tentang penjarakan sosial, tentang basuh tangan, lepas tu dengan pelbagai bentuk nasihat tentang SOP. Begitu juga mula memberikan input-input dan ilmu bagaimana mereka boleh menggunakan rawatan-rawatan tradisional. Contohnya yang paling mudah, kita tengok kawan-kawan kita di Indonesia. Mereka juga macam kita di Malaysia, kita pihak PDRM melalui Puan Suleha, mereka menemui kaedah menggunakan daun semanggu, menggunakan serai untuk mengatasi masalah pencegahan COVID ni.
kan? Alami ya. Secara alami. Di Thailand mereka menggunakan kaedah hampa bumi, ataupun akar cerita, kan? Kalau di Indonesia, nak beritahu ini lagi mudah untuk dilakukan. Cari buah kelapa, kan? Buah kelapa tu airnya dididih, letak secubit garam, dan dimasukkan apa dipanggil bukan limau nipis, dimasukkan limau nipis dan minum dalam keadaan ianya masih hangat. Gagal sekali ditekak ni. Itu sebab letak garam tu. Sama juga macam penggunaan Listerine, macam mengikut apa yang dikaji oleh pakar-pakar kita tempatan di Universiti Kebangsaan. Walaupun ianya belum terbukti secara saintifiknya, tetapi bila mereka menggunakan beberapa orang sebagai sampling, memang ternyata selepas hari kelima ianya boleh menghilangkan virus COVID-19. Mereka menggunakan alat kumur. Saya nasihatkan semua menggunakan alat kumur yang mengandungi sekurang-kurangnya 1% iodin. Dalam banyak-banyak ni kebanyakannya ialah betadine. Betadine ni alat kumur yang bagus. Itu juga boleh digunakan. Dan di Indonesia, begitu juga di India. Di India, rakyat mereka menggunakan apa yang dipanggil sebagai wap. Vietnam pun menggunakan kaedah yang sama. Rebus air putih. Kalau tak ada duit nak beli apa pun, senang je. Rebus air putih setiap pagi, hidu air yang sedang menggelegak tu, ambil tuala, tutup muka, hidu wap tu. Kerana kena tahu bahawa satu kelebihan Allah Ta'ala berikan, wap ini, virus COVID-19 ni, bila dia menjangkiti manusia, tak kira lah dia masuk daripada hidung ke, dia masuk daripada mulut ke, dia masuk daripada mata ke, kan? Ianya akan berada di kerongkong kita selama 4 hari sebelum dia menuju ke paru-paru. Jadi tempoh 4 hari ni, maknanya walaupun kita basuh tangan, walaupun kita elak daripada bersalaman dan sebagainya, kita elak daripada benda ni menjangkiti kita, tapi kita tak boleh jangka yang airborne ni. Sebab jarak penjarakan sosial yang dicadangkan 1 meter. Sedangkan COVID-19 ni dia airborne 4 meter. Betul tak? Jadi mungkin kita kena beranggapan bahawa setiap hari kita balik rumah, COVID-19 tu sudah berada di dalam hidung ataupun di dalam kerongkong kita. Jadi yang paling baik sekali, cari air masak tu, kita gunakan tuala, kita hidu, tarik nafas daripada hidung dan hembus daripada mulut. Kalau tak sanggup nak buat 5 minit, buat 10 kali, tarik nafas, hembus. Ada setengah-setengah di Indonesia mereka menggunakan kayu putih, minyak kayu putih tu dia letak satu sudu supaya bila mereka menghirup wap ini, ianya akan apa yang dipanggil sebagai ada sedikit aroma, ada sedikit aroma. Ini antara benda-benda yang boleh tuan-tuan gunakan, ataupun gunakan setidak-tidaknya air yang mengandungi 1% garam. Gunakan air yang mengandungi 1% garam. Ada tadi sahabat kita, dia guna kaedah, dia beli apa ni yang untuk sedut air ni, sedut ubat dia gunakan, dia sedut, dia pancit kat hidung. Dia guna sampai gitu. Maknanya dia masukkan air garam ke dalam hidung mereka. So itu mungkin memang setengah-setengah orang menganggap ini macam cara kampung lah, tak bertamadun. But I tell you, this virus easily destroyed using sabun. Itu dia. Yang kau panik sangat ni pasal apa? Easily destroyed using sabun. Dia tak boleh survive temperature lebih daripada 26 darjah Celsius. So kalau kita fikir guna otak kita, wap ni kalau kita hidu wap ini, sudah pastilah lubang
rongga hidung kita ni sampailah ke tekak ni akan berasa panas. Dan ini secara logiknya sudah pasti ada logik bahawa ianya akan membantu untuk menghapuskan virus ini di peringkat 4 hari pertama. So, kalau hari-hari kita balik rumah, kita buat benda yang sama, kan? Ianya saya yakin, sebab di India ada satu hospital, Ayurveda, ada hospital Ayurveda. Mereka menggunakan teknik ni je. Air putih biasa. Mereka menggunakan teknik ni, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan kalau kita fikir dari segi logik akal pun, mereka yang mati akibat daripada COVID ini, lebih kurang 0.04%. 0.04%. Sedangkan kalau kita tengok dapatan-dapatan daripada penggunaan vaksin vaksin Pfizer ni, 3%. ia memberi kesan kepada 3%. Lagi bahaya lagi kalau pakai vaksin Pfizer tu, kan? Dan di setengah negara sampai 12,000 orang yang telah disuntik dengan vaksin Pfizer ni, mereka ini telah dijangkiti dengan penyakit COVID, dengan COVID-19. Maknanya kemampuan vaksin Pfizer ini untuk menjadi vaksin kepada COVID ini masih meragukan, masih meragukan. Jadi itu sebabnya saya mengharapkan buatlah pilihan yang betul. Kalau betul lah seperti mana yang diperkatakan oleh Dr. Nur Hisham, saya amat-amat bersyukur, kerana kita sudah membayangkan bahawa ekonomi ini bakal dihancurkan oleh Muhyiddin. Dan kalau betul lah Nur Hisham mengatakan bahawa total lockdown ini tidak akan berlaku, malah sebaliknya PKP hanya akan bertukar menjadi PKPB, ini satu perkara yang bagus. Kita ucap terima kasih kerana beliau dapat menghentikan lebih ramai daripada mengambil tindakan jalan singkat, membunuh diri. Ramai ni sekarang ni, orang yang bunuh diri ramai, orang yang mencuri ramai, orang yang bertukar profession daripada seorang profesional menjadi professional crook, menjadi professional robbers pun ada, ramai, kan? Cuma belum terdedah dengan ketaranya. Kadar jenayah boleh tanya dengan pihak polis, mereka lebih tahu. Okey. Dalam kenyataan ni juga tu, agak janggal juga tu. Apabila Dr. Nur Hisham menyarankan agar PKP ditukarkan kepada PKPB disebabkan oleh kesan ekonomi negara. Apa kaitan Dr. Nur Hisham dengan ekonomi tu? Sedangkan bukan bidang dia tu. Sepatutnya Menteri Ekonomi yang endorse benda ni. Apa pandangan tu? Apabila Menteri Ekonomi yang dipertanggungjawabkan, contohnya Menteri MITI, mengatakan bahawa kemasukan mengatakan bahawa pelaksanaan darurat tidak akan menjejaskan ekonomi dan pelabur akan terus memberikan sokongan kepada negara ni. So kalau dah menteri yang ditugaskan, diamanahkan jaga MITI, jaga ekonomi ni boleh keluar kenyataan bodoh macam ni, maka tak salah lah kalau Dr. Nur Hisham mengeluarkan kenyataan yang cerdik sikit. Tak salah. Tak salah lah. Kerana saya rasa budak tadika pun boleh tahu. Berbanding dengan Azmin Ali ni. Kalau kita tengok unjuran yang dikeluarkan oleh pihak mana tadi? Yang mengatakan bahawa foreign direct investment kita untuk tahun 2017 jatuh sampai 68%. Itu baru buat PKP. 68% jatuh. Tinggal 2.5 bilion je kita punya foreign direct investment tahun lepas. So apa kejadah ni? So sekiranya ada pihak lain yang boleh memberikan kenyataan yang masuk akal, contohnya macam apa yang Dr. Nur Hisham cakap. Sebab walaupun betul dia profesi dia seorang doktor, tapi tak salah kalau dia
mengatakan, mengeluarkan kenyataan yang menggunakan logik akal, yang make sense. Kenyataan dia itu betul lah. Betul. Kalau kita teruskan dengan lockdown, ianya akan memusnahkan ekonomi. Kalau menteri tak boleh nak fikir macam mana Nur Hisham fikir, gantikan je lah menteri itu, bagi Nur Hisham jadi menteri ekonomi. Kan? Okey. Okey tu. Anda kata benar tu berlakunya perkara ni. Peralihan daripada PKP kepada PKPB pada 4 Februari ni. Adakah penggantungan parlimen akan ditarik semula tu? Ataupun maknanya darurat tu lah. Ini kita kena faham bahawa punca kita ni kena PKP, punca kita ni kena darurat bukan pasal COVID. Kan? Jadi kalau misalnya hari ini kita tengok darurat sudah diisytiharkan, sudah selamatlah. So kedudukan negara ini sudah selamat kerana sudah isytihar darurat. Jadi apa lagi perlu nak dilaksanakan PKP? Sebab darurat ini bukan kerana COVID. Darurat ni boleh diatasi dengan PKP saja. Tetapi COVID ni boleh diatasi dengan PKP saja. Tak perlu darurat. Jadi kamu dah dapat darurat. Kedudukan kamu sebagai Perdana Menteri dah selamat. Kan, walaupun ada yang mencabar. Cabarlah macam mana sekalipun, mahkamah tetap mahkamah dia. Yalah. Kau yakin mahkamah Malaysia boleh memberikan keadilan kepada rakyat Malaysia? Hakim boleh tukar-tukar tu. So apa yang kita nak harapkan? So redha je lah. Kan? Tapi dalam masa yang sama kita jangan berhenti daripada memberikan kefahaman pada rakyat bahawa hari ini darurat ini berlaku dalam keadaan melanggar Perlembagaan Persekutuan. Pertama, di bawah perkara 40, apabila seorang Perdana Menteri sudah kehilangan majoriti di dalam Parlimen, dia perlu letak jawatan. Tapi dia dah tak letak jawatan, dia pula diberikan mandat oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong untuk mengepalai satu darurat. Ini satu benda yang salah, boleh dipertikaikan. Dah tak ada majoriti, boleh mengepalai darurat. Kedua, kalau ikut proklamasi darurat itu sendiri, dinyatakan di bawah perkara 150/3 bahawa darurat perlu dibentangkan di Dewan Rakyat dan kemudiannya di Dewan Negara. Baru senator kita boleh luluskan. So, jadi PKP Dua-dua tak bawa. Jadi benda ni bertentangan dengan perlembagaan, unconstitutional. Kan? So kita lawan je lah. Kita bagi kefahaman pada rakyat supaya rakyat bila mengundi pada pilihan raya umum yang ke-15, bukan sekarang, bukan kita nak suruh buat sekarang ni, kan? Bila berita apa ni, tak tahulah betul ke tak betul COVID ni sejauh mana, benda yang betul, angka yang betul, kita tak tahu. Sehingga kita tukar kerajaan, barulah kita boleh tubuh jawatan kuasa untuk siasat. Sama ada angka-angka yang dikeluarkan oleh kerajaan Muhyiddin ni betul ke tak betul, atau hanya untuk menghalalkan pelaksanaan PKP, untuk menyekat pergerakan rakyat, untuk menyekat usaha untuk melakukan undi tak percaya kepada Muhyiddin. Bila tukar kerajaan, baru kita boleh buat, baru kita boleh tubuhkan jawatan kuasa. Nak buat RCI pun boleh. Sebab ini perkara lebih dahsyat daripada apa yang berlaku dalam skandal Forex yang melibatkan Tun Dr. Mahathir dan M. Zainuddin. Itu baru hilang 31.5 bilion ringgit. Tetapi kemusnahan akibat PKP bodoh yang dibuat oleh Muhyiddin ini, nilai dia berbilion-bilion lebih banyak berbanding dengan apa yang Mahathir bawa kerosakan. Semenjak PKP ini ada satu pautan mengatakan bahawa negara rugi 700 juta ringgit sehari. Tak mustahil. Ya, 700 juta ringgit sehari negara rugi. Okey, jadi Datuk rasa sekiranya benar tadi, kalau PKP diteruskan pada 4 Februari, adakah kemungkinan darurat ditarik balik ke ataupun gantungan parlimen tu ditarik semula? Dia masalah darurat ini mereka sudah proklamasi dan ianya akan berlanjutan sehingga 1 Ogos. Tak boleh tu lagi dah. Okey, ini pertama, sudah diproklamasi.
Maka ke bawah duli boleh pada bila-bila masa mengarahkan Perdana Menteri untuk menamatkannya. Okey. Kan? Sekiranya ke bawah duli yakin bahawa kerajaan ini boleh move on. Kalau dia dah ada solusi macam mana sebuah kerajaan baru boleh dibentuk ke, ataupun dia dah yakin bahawa boleh diadakan pilihan raya ke, maka darurat ni akan dihentikan. Sebab darurat ni ialah darurat politik. Darurat politik. Darurat ni ialah darurat Muhyiddin. Abah darurat kita. Okey, Datuk. Saya ada satu soalan, Datuk. Sekiranya kerajaan masih laksanakan PKP, Datuk, Okey. adakah kerajaan akan perkenalkan stimulation package supaya dapat membantu ramai rakyat yang terkesan dari segi ekonomi, mereka sebagai contoh bantuan moratorium dan sebagainya. So dah 2 minggu ni pun, Datuk, ramai dah merungut dari segi ekonomi. Saya rasa kalau mereka nak meneruskan kebodohan dia, saya tak nampak lah selepas dia dah umumkan darurat ni, dia dah buat pengumuman khas pun, apa yang diumum pun adalah terdiri daripada apa yang sudah pun diumumkan dalam belanjawan 2021, kecuali 1-2 benda je yang diumumkan. Tapi masalah dia, apa yang diumumkan tu pun, contohnya macam bantuan untuk warga OKU dan sebagainya. Bantuan JKM bulan 11, bulan 12 pun bermasalah. Kan? Macam bantuan yang dia umum sebelum ni untuk golongan-golongan peniaga. Kan? SME Bank pun cakap. Ada yang malam tu beritahu. Kerajaan cakap saja, duit bukan ada. Kan? Jadi bagi saya, tak perlu bazir masa lah nak umum stimulus package ni. Dia kena pergi beli vitamin untuk stimulate otak dia yang terencat ni. Itu je. Itu lebih baik. Kan? Belilah Ezamo ke. Kau ingat dulu masa kita kecil-kecil, kalau nak meningkatkan kecerdasan minda ni, mak bapak kita bagi kita Ezamo kan. Tak tahu ada lagi ke doktor tu. Kan? Ini kena bagi kat Muhyiddin. Sebab tak nampak dia boleh berfikir dengan waras ni. Kena bagi, paling banyak sekali kena bagi kat ni Menteri Sekurit ni. Sebab apa? Sebab dia boleh mengeluarkan kenyataan bahawa dengan pelaksanaan darurat ini akan meningkatkan lagi foreign direct investment. Takkan gila tu? There's something wrong with his brain. Betul tak? Dan yang paling banyak kena makan Ezamo ni ialah Tengku Zafrul. Sebab dia mengatakan dengan pelaksanaan darurat ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Malaysia meningkat sehingga 6.5 hingga 7.5%. Apa benda lah korang ni buat. Itu aku pun heran lah. Okey, Tok. Okey, Datuk. Okey, ahli politik pembangkang hari ini mempersoalkan mengapa ketua-ketua negara dan pejabat awam lain terlibat dalam mesyuarat Majlis Presiden Perikatan Nasional yang berlangsung secara atas talian petang semalam. Walhal pejabat awam ni tak boleh campur dengan politik. Minta Datuk komen sikit ni pasal benda ni dah melanggar etika. Pertama sekali, sepatutnya sebagai penjawat awam, ketua-ketua negara perlulah bersifat neutral. Neutral. Dan saya rasa Tan Sri Zuki nama dia. Beliau ni orang yang agak neutral lah, agak neutral. Cuma yalah, bila Perdana Menteri invite untuk sama-sama live dalam mesyuarat Perikatan Nasional ni, sudah tentulah ada sebab-sebab untuk dirujuk KSN, dirujuk siapa lagi yang terlibat? Pegawai dia. Pegawai tertinggi kerajaan ni kan. Mesti ada sesuatu yang mereka minta pegawai ni bagi briefing kan. So saya sangka baiklah. Saya husnuzon sebab saya tak ada dalam mesyuarat tu kan. So kalau nak ikutkan memang tidak profesional anggota kerajaan untuk terlibat dalam mesyuarat parti kan.
Tetapi sekiranya ada briefing-briefing penting perlu diberikan kepada ketua-ketua parti ni, maka memang ada kemungkinan ada kemungkinan mereka memanggil. So saya rasa benda ni tak ada besar sangatlah isu dia. Ya. Okey tu lagi satu ada uru-uru hendak penjarakan pesawat SOP. Dan ada yang mengatakan juga siapa yang tak bayar RM1,000 akan masuk lockup sehingga jelaskan. Apa semua ni Datuk? Minta Datuk komen sikit. Jawapan saya alhamdulillah. Kan? Sebab dengan melaksanakan benda-benda bodoh sebegini akan memudahkan kerja saya untuk meningkatkan kefahaman rakyat betapa zalimnya kerajaan yang ada hari ini. Okay? Faham? Faham? Okey Dok, ini kita balik pada soalan ni, politik. Orang dah susah, nak makan pun susah. Bergerak kau buat syarat tu, bergerak buat syarat ni. Tadi pun dia orang masuk dalam ni. 1 hari sampai 3 kali masuk kedai ni. Pasal apa? Mesti ada arahan. Betul tak? Kemudian staf pun nak minum air. Orang tu tunggu aku punya lama. Takkan nak minum segelas air. Tak boleh. Logik akal lah. Staf. Kalau customer minum air, memanglah salah. Kan? Salah tu pun sebab ada kerajaan yang bodoh membuat undang-undang bodoh. Kan? Tapi kalau tiba-tiba ada kerajaan yang cerdik sikit, minum air dalam restoran, salah tak? Tak salah. Betul tak? Tapi kalau staf kita sendiri sementara menunggu kita sampai, nak buat akaun apa semua, minum air segelas, takkan itu pun nak penalize kan? Tapi alhamdulillah, nasib baik anggota-anggota kita pun menggunakan budi bicara lah. Tapi sedih lah, dia orang akhirnya akan dipersalahkan kerana ada menteri-menteri yang bodoh buat polisi-polisi yang bodoh, kan? Yang akan menguat kuasa undang-undang ni yang akhirnya akan dimarah oleh rakyat. Tapi sebenarnya rakyat kena hari ini faham bahawa semua undang-undang bodoh ini dibuat oleh menteri-menteri yang bodoh. So kalau nak letak kesalahan, letak kepada Perdana Menteri, jangan letak pada orang lain. Ini kena faham. Kesian aku tengok orang kadang-kadang nak makan pun kena makan dekat dalam kereta. Itu kadang-kadang lepas dia orang pergi beli tapau tepi jalan semua sekali, kereta berderet je. Lambat sikit kan pula, nanti kena saman pula. Tu satu hal lagi. Parking tak menentu pun banyak masalah. Akibat daripada kita ada menteri-menteri yang tidak boleh, tidak ada simple common sense. Tak boleh fikir mana yang patut dijadikan undang-undang, yang dikuat-kuasakan, yang mana yang patut dia lenient sikit. Apa nak buat? Nak buat pilihan raya, nak tukar menteri ni lambat lagi, kan? Buat masa ni redha je lah. Cuma pastikan kita pesan kepada anak, kepada isteri, kepada abang, kepada adik, kepada rakan-rakan, setiap hari pesan, jangan lupa pilihan raya yang ke-15 ni kita kena undi bersasar. Macam mana ada orang bagi bantuan bersasar, kan? Kita kena undi pun bersasar, kan? Siapa yang tak pernah fikir tentang payah jerit rakyat ni, kita pastikan jangan berikan undi dalam pilihan raya akan datang. Tak kira lah parti mana sekalipun. Sebab ada yang bengap-bengap dalam UMNO ni pun, hari ni walaupun dah tahu kerajaan hari ni melingkupkan kehidupan rakyat, melingkupkan ekonomi rakyat, mereka masih lagi nak duduk jadi menteri. Betul tak? Jadi bila time datang pilihan raya, ajar sekali orang-orang macam ni, kan? Sayang sangat kat jawatan, tak boleh sabar 2-3 bulan, kan? Ajar sekali. Kalau UMNO solid, 43 ahli parlimen UMNO tarik diri keluar dari kerajaan, Agong boleh buat apa? Takkan Agong nak lindungi lagi? Hari ni Agong tak nak mengambil tindakan. Apabila Muhyiddin sudah pun hilang kelayakan. Kenapa? Kerana UMNO tak bersatu. 43 orang ni tak nak sama-sama tarik keluar daripada menyokong Muhyiddin Yassin. Jadi kalau tiba-tiba hari ni
Yang di-Pertuan Agong bagi peluang kepada, contohnya lah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Katalah dia ada 117, lebihan berapa kursi? 6 kursi. Besok lusa 6 orang UMNO tak puas hati, tarik diri daripada kerajaan Anwar Ibrahim, nak tukar lagi. So berapa kali nak tukar. Itu sebabnya tuanku masih mengekalkan ni Mak Tompok ni. Kita kena faham juga keadaan tuanku. Ya, Datuk Ya. Datuk, UMNO Seremban hari ini menafikan bahagian tersebut mendesak Presiden Parti Datuk Zainuddin minta jawatan. Ketuanya Mustafa Salim berkata, tidakkah pemasangan kain rentang yang digantung di sebuah kawasan di Segamat di Seremban kononnya daripada bahagian itu untuk mendesak Ahmad Zahid meletak jawatan merupakan satu provokasi pihak tertentu. Saya yakin bukan kerja Datuk Mustafa yang buat tu. Apa komen tu? Kalau nak tanya pun tanyalah dia punya ketua pemuda. Itu muda dia. Ada ke tangan gaib di belakang ni semua? Maksudnya Tak adalah. Kalau dia kata bukan dia, saya yakin. Saya kenal Datuk Mustafa tu. okay. Saya yakin bukan dia yang buat, kan? Tapi tanyalah ketua pemuda dia tu. Itu muda dia. Banyak masalah. Kita tanyalah ketua pemuda dia tu. Okey tu. Dalam kemelut UMNO tu sendiri tu sekarang. Ya. Dan dalam perjuangan UMNO tu sendiri yang sebahagian yang menentang Muhyiddin Yassin, ini komen netizen tu. Dia mengatakan dia melihat PKR banyak mendapat laba tu daripada kita punya kemelut itu. Banyak dapat Mana? dapat keuntungan lah daripada PKR. Ya. Nah, Siapa yang cakap ke PKR dapat keuntungan? tak, ini netizen dia melihat dalam dia punya Ya. pemikiran dia lah, dalam pandangan dia. Dia melihat UMNO bergaduh dengan BBM, UMNO bergaduh dalam UMNO, Ya. yang dapat laba tu PKR. Dia macam ni lah. Kita tak payah bimbang siapa pun dapat laba. Sebab untuk pilihan raya umum yang akan datang ni, orang Melayu insya-Allah mereka ni akan istiqomah bersama dengan UMNO, dan kalau PAS bersama dengan UMNO pun mereka akan bersama dengan PAS insya-Allah. Kan? Kalau ada pun segelintir nak lari pergi ke Bersatu ni, mereka yang mempunyai kepentingan-kepentingan projek ke apa ke, kan? Ada kemungkinan besar mereka akan lari ke sana. Tetapi PKR dengan DAP ni, kena tahu macam mana pun dia orang ada fixed deposit dia. Pengundi Cina sikit, pengundi India sikit. Yang ini takkan lari ni daripada mereka. So dalam arti kata lain, kursi-kursi Cina, ada sebagian besar juga kursi India, kemungkinan besar akan dimenangi semula oleh DAP sedikit, oleh PKR sedikit. Tetapi disebabkan 25% pengundi Melayu yang dulu dah tersilap pilih akibat daripada mempercayai janji-janji manis Pakatan Harapan, bila 25% ni lari, PKR tak boleh dapat 49 kursi yang dia orang menang pilihan raya lepas. No way. DAP juga tak boleh dapat 42 kursi yang dia orang menang pilihan raya yang lepas. Kursi-kursi yang mereka menang dengan majoriti yang tipis, semua akan hilang, InsyaAllah. Dan UMNO juga disebabkan kesilapan strategi menyertai Bersatu membentuk kerajaan Perikatan Nasional, UMNO juga akan menerima padah. Lebih-lebih lagi, setengah-setengah MP UMNO tak ada telur nak tarik diri keluar daripada kerajaan Perikatan Nasional. Maka segala kerja buat yang dibuat oleh Perikatan Nasional, termasuk buat PKP bodoh, termasuk buat darurat ni, maka UMNO akan bertanggungjawab sama. Itu sebab dalam pilihan raya umum, pilihan raya parti yang akan datang ni,
ahli UMNO mesti kenal pasti siapa pengkhianat-pengkhianat yang bekerjasama dengan Muhyiddin. Kita benamkan habis-habisan. Dan jangan tinggalkan seorang pun menjadi kepimpinan parti. Itu penting. Itu kerja kita dah nanti. Kita dah duduk luar ni. Kan? Apa kita nak cakap, kita boleh cakap. Kita boleh senaraikan seorang-seorang nanti, insyaAllah. Kan? Datuk, adakah Datuk Seri Najib akan menang sekiranya beliau bertanding sebagai Presiden UMNO balik? 120%. Ya. Cuma sama ada mereka akan menggunakan strategi busuk ataupun tidak. Sabotaj lah, Datuk. Kalau mereka gunakan strategi busuk, belum pemilihan, mereka dah declare bahawa Datuk Seri Najib tak boleh bertanding. Sedangkan kalau ikut perlembagaan, selagi seseorang itu belum didapati bersalah di mahkamah yang paling tinggi, dia masih lagi boleh memegang jawatan, masih lagi boleh bertanding. Kan? Tapi kalau dia orang ni nak menganiaya Datuk Seri Najib, nak sekat pergerakan Datuk Seri Najib, maka mereka boleh membuat undang-undang. Kerana di dalam perlembagaan UMNO ada satu clause yang mengatakan bahawa keputusan MT adalah muktamad. So maksud Datuk, Siapa dia tak suka, banyak dia boleh sekat daripada bertanding. Siapa dia tak suka, dia boleh buang, dia boleh pecat. Macam aku kena pecat. Itu kena faham. Memang ada ramai MT yang baik lagi dalam UMNO ni. Tetapi mereka ni, suara mereka ni menjadi majoriti hari ni. Minority. So banyak pro kepada PBM. Ya, kan. Tapi alhamdulillah, kalau tengok mesyuarat MT yang lepas, ramai dah sedar. Kalau mereka ni tak sedar, tak adalah keputusan yang mengatakan bahawa pilihan raya umum yang akan datang, mereka tidak mau bekerjasama dengan PPBM. Jadi ini satu petanda yang positif, menunjukkan bahawa UMNO sudah sedar bahawa PPBM ini ditubuhkan untuk menghancurkan UMNO, mengambil alih UMNO punya peranan sebagai parti yang membela orang Melayu. Kalau dia orang dah sedar, alhamdulillah. Tapi kita tengok sejauh mana kesedaran dia. Sebab walaupun mereka memutuskan tidak mau bekerjasama dengan PPBM dalam pilihan raya umum yang ke-15, tetapi mereka tidak boleh membuat keputusan untuk keluar daripada kerajaan sekarang. Jadi hari ini kita dikecam di bawah ni. Duk sembang lebat, tetapi suruh keluar daripada kerajaan Perikatan Nasional, tak nak keluar. Hanya kerana mereka yang pegang jawatan ni, kita yang terima bala. Kan? UMNO yang dikecam, yang jadi mangsa. Sama lah macam sekarang ni, PKP ni, yang pembinaan dengan kluster pembinaan, kluster kontrak, kluster bangla, kluster macam-macam kluster, kan? Akhirnya pembinaan berterusan, tapi yang goreng pisang ditutup. Orang-orang yang lain ni semua menjadi mangsa. Kedai makan yang tak ada tentu, tak pernah dengar lagi. Kita dengar kluster cuci kereta. Kau pernah dengar? Tak ada. Ada pernah dengar kluster cuci kereta? Ini pembersihan. Kotor gitu. Tak boleh fikir ke ni Menteri Bahalul? Tak, I couldn't stand lah this kind of stupidity. Cuba fikir. Macam mana kau buat keputusan bodoh bangang? Sepanjang tempoh 2-3 bulan ni, orang-orang yang cuci kereta tak payah makan. Boleh terima ke macam ni? Manusia mana boleh terima? Anak engkau, menantu engkau memang kaya raya, dapat projek kerajaan. Tapi yang cuci kereta ni, kau tengok dia orang ni cuci kereta pakai mask tau. Kau tahu tak, buat kerja ni macam exercise, kau pakai mask. Kau tanya Noh Hisham, boleh tak orang exercise pakai mask? Tapi dia orang ni nak cari sesuap nasi, cuci kereta pakai mask. Dan hari ni kau keluarkan arahan bodoh, semua kedai cuci kereta suruh tutup. Orang cuci kereta ni nak makan apa?
Kau rasa orang-orang yang buat kerja cuci kereta ni sampai ke Kelantan semua sekali, kau rasa dia orang ni gembira dengan kerajaan bodoh ni? No way. Periuk nasi dia orang ditabur pasir oleh Muhyiddin. Cuci kereta, bersihkan kereta, letak nanomis, lagilah bersih kereta. Virus dengan bakteria semua mati. Yang benda penting macam ni dia suruh tutup sebab kononnya bukan essential. Aku tak boleh cakap lah cakap benda ni. Okay, Datuk. Dalam memperkasakan mufakat nasional, Datuk, kita nak bekerjasama dengan PAS, tiba-tiba pula hari ni Presiden Tak payah bazir masa lah cerita pasal PAS ni. Aku dah ulang banyak kali dah. Kita dah nikah dengan PAS di luar negara, dah nikah kat Siam. Belum sempat bawa balik Malaysia, kan? Nak daftarkan perkahwinan kita dengan PAS kat Malaysia ni, dia dah nikah dengan jantan lain. Kan? Apa jenis bini macam ni dah nikah dengan jantan lain? Nikah senyap-senyap. Sekarang dia tak boleh buat keputusan nak bersama kita atau nak bersama dengan laki baru. Dia dah daftar pula tu kahwin, nikah kat dalam negara. Ada surat nikah. Dari segi Islam dia masih isteri kita. Sebab dah kahwin dengan kita, tak boleh kahwin dengan orang lain. Tapi dia tak fikir pasal Islam. Kan? Dia pergi nikah, ada surat nikah dengan PPBM. Kau nak cerita apa lagi? Tak payah bazir masa fikir pasal PAS ni. Kan? Sudah pasti bila Allah tarik sesuatu daripada kita ni, percayalah ada hikmah. Dia nak bagi yang lebih baik daripada PAS. So, Datuk, dalam lupakan. Pilihan raya ke-15 kita akan lupakan. nasional sendiri itself. Lupakan. Sebab percayalah, orang PAS dekat bawah ni bukan macam PAS yang kat atas. Bukan PAS Publika. Bukan macam otak Samsuri yang nak jadi timbalan Perdana Menteri. Bukan macam otak At-Takiri yang nak jadi Susah PAS. PAS kat bawah ni, dia masuk PAS kerana Islam. Dia boleh fikir mana lebih baik, UMNO ke PPBM. Jangan bimbang. Kalau perlu kita bersendiri, kita bersendiri. Tapi percayalah, ahli PAS nanti akan bersama dengan kita. Ahli. Hari ini bukan semua orang akan ikut walak. Ini kena ingat. Sebab hari akhirnya mereka menggunakan otak mereka. Mereka boleh menilai yang mana kaca, mana pemata, yang mana baik, mana buruk. Yang mana kerana perjuangan, mana kerana duit. Yang mana kerana perjuangan, yang mana kerana royalty minyak. Mana kerana perjuangan, mana kerana jawatan. Orang boleh fikir. Ahli PAS bukan bodoh. Nak beritahu. Tak payah bimbang. Jangan cerita lagi pasal PAS. Jangan sentuh. Nanti dia orang ni ada juga yang sensitif. Kau sentuh pasal PAS ni. Jangan cerita pasal PAS. Bila bubar parlimen, kita tengok nanti ahli PAS bersama siapa. Dia orang tak akan ikut. Dia orang tak akan ikut. Sebab geng C5 ni, dia dah masuk UMNO, dia cuba letak orang dia menaluki UMNO. Lepas ni dia cuba nak letak Hishamuddin punya gandingan bersama dengan Khairi Jamaluddin. Lepas tu Anwar Musa semua sekali. Kan? PAS pun sama juga. Dia nak letak Samsuri menjadi timbalan Presiden PAS. Kan? Tuan Guru dia akan tolak naik pergi Mursyidul Am. Dia tak nak tunggu bertanya Presiden, pandai dia. Kan? Tapi dia parking kat situ sebagai timbalan Presiden. Lepas pilihan raya, dia mengharapkan dia boleh menjadi timbalan Perdana Menteri. Ini dia boleh rancang. Tapi jangan lupa Allah Ta'ala juga ada rancangannya. Okey, ada soalan lain? Okey, kembali kepada soal yang mula-mula tadi tu. Saranan Dr. Nur Hisham tadi mengatakan PKPB sepatutnya akan dibuat pada 4 Februari. Maknanya PKP tak dilanjutkan. Adakah Datuk rasa Perdana Menteri akan menuruti apa saranan Dr. Nur Hisham itu? Saya merasakan bahawa Nur Hisham ini dia boleh bagi saranan. Tetapi akhirnya
pertimbangan dalam menentukan keputusan apa yang bakal diambil, Muhyiddin tetap akan gunakan keputusan politik. So kita tengok dan lihat. Kita tengok dan lihat. Kita harap bukan hanya PKPB tak akan berlaku, kita harap ekonomi akan kembali seperti sedia kala. Serahkan kepada rakyat untuk menentukan nasib mereka. Tapi dalam masa yang sama, didik rakyat, assist rakyat. Macam mana cara mereka boleh menjaga diri mereka. Education is the main Itu penting lah. important thing. Sebab dalam TV kita tengok kurang tentang education. Tak ada. Tak ada tu. Sebabnya dia orang kena ada short film tu. Dia hari ni menakut-nakutkan kita. Ya. Itu kerja dia. Supaya kita menerima vaksin tu kan, tu macam mana tu? Ya, menakut-nakutkan kita supaya kita menerima, oh memang patut buat roadblock ni semua sekali. Memang patut buat sekatan, tak boleh keluar sana, tak boleh keluar sini, tak boleh lebih 2 orang. Kau ingat apa virus corona ni bodoh ke? Engkau 2 orang dalam satu kereta, dia tak pergi dekat dengan kau. Engkau 3 orang je, dia terus tangkap. Kau ingat apa? Virus ni bodoh ke? Pukul 10 malam baru dia nak keluar. Sebelum pukul 10 malam dia tak keluar. Kau orang boleh berniaga. Apa benda ni? Pakai otak lah buat undang-undang. Kena educate rakyat ni benda yang betul. Kalau benda ni boleh diselesaikan kalau kita ada immune system yang kuat, maka ajar rakyat macam mana nak menguatkan immune system dia. Kalau golongan yang ada risiko, contohnya macam darah tinggi, kencing manis, jantung ataupun buah pinggang, mereka ni adalah orang yang mungkin boleh berada dalam keadaan kritikal kalau dia dapat virus COVID-19. Maka berikan penumpuan apa yang langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh golongan ini, golongan bersasar. Yang ini targeted group yang dia perlu beri perhatian. Bukan orang muda semua sekali dia sumbatkan apps, lepas tu buat TikTok, boleh buat pocong-pocong. Apa jadah? Duit rakyat tu. Ya. Jangan hanya fikir kroni boleh supply tilam, kroni boleh supply katil, boleh supply apa ni makanan. Jangan fikir tu. Kita pegang jawatan itu amanah. Kena jaga amanah tu. Jangan sampai nanti kat kubur kau ditanya balik. Kanser dah ada kan? Ya. Ingat-ingatlah sikit. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi satu Datuk. satu. Sejak pandemik COVID ni diperkenalkan Datuk. Melanda. Sejak COVID ni Melanda. pandemik COVID ni Kementerian Pendidikan Melanda ke Belanda? Melanda. Perkenalkan. Kementerian Pendidikan ni dia ada buat online kelas ni. Alhamdulillah. So ramai yang ibu bapa yang tidak mampu membeli Bukan setakat online kelas ni. Pertama sekali kita nak tanya, kan, ada ke bagi macam Datuk Seri Najib bagi free laptop, notebook? Ada? Tak ada kan? Ada ke bagi data kepada semua pelajar-pelajar? Tak ada kan? Coverage. Kalaupun mak bapak beli laptop ke smartphone untuk anak-anak, kalau coverage pun di tengah bandar pun tak ada, macam mana? Macam mana? Cuba tanya anak Mahathir tu, dia dapat projek 21.6 bilion. Upcom. Apa dia buat? Kan? Lestari net tu macam mana tu? Sama je. Kan? Semua kroni Muhyiddin juga yang dapat. So maksudnya banyak murid-murid akan ketinggalan pelajaran mereka lah Datuk. Nak buat macam mana? Itu sebabnya kita kena pastikan tak ada pilihan lain. Tukar belajar. Semua kebodohan yang berlaku ni boleh diselesaikan dengan menukar kerajaan bodoh ni kepada kerajaan yang cerdik. Sebab Kalau kerajaan itu tidak ada kemampuan, level pemikiran dia, level cak ayam, maka keputusan yang kita akan dapat, keputusan cak ayam. Kalau kita letak orang
yang mempunyai kemampuan, pernah ada track record yang bagus menjaga negara, menjaga ekonomi negara, bawa masuk pelabur, membuat bursa saham Kuala Lumpur naik sampai 1,886 mata, mengukuhkan kedudukan mata wang tanpa perlu menambat ringgit. Kalau ada yang cerdik, engkau nak sumbat dalam penjara, engkau hadaplah sendiri. Tak? Apa lagi kita boleh cakap? Kebodohan apa yang kita sedang buat ini? Bila ada permata, engkau nak masukkan dalam longkap. Betul tak? Yang kau ambil kaca juga akhirnya. Okey? Okey, Dok. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.